Kita sambung lagi kuliah tadabbur Al-Quran, surah Al-Baqarah, muka surat 24, ayat yang ke-163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ilahukum ilahun wahid, la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu. Tiada Tuhan melainkan Dia yang bersifat dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang maha menyayangi lagi maha mengasihani. Jadi ayat yang kita baca ni, daripada ayat 193 hinggalah kepada ayat 197, Allah SWT pindah pula perbicaraan tentang tauhid. Untuk dua ayat yang pertama ni, ayat 193 dan 194, Allah SWT menegaskan bahawa Dialah Tuhan yang Esa, yang mana bukti Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, Dia bersifat dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim tadi dapat dilihat pada alam semesta ini, yang mana itu alam semesta ini yang terdiri daripada langit dan bumi, pertukaran siang dan malam, dan adanya laut, dan di atas laut itulah berlayar kapal-kapal, yang mana itu semua dapat memberi manfaat kepada manusia. Itu adalah bukti tauhid kepada Allah SWT. Jadi ayat 193 ni Allah SWT balik cerita tentang perkara tauhid, iaitu Allah Ta'ala itulah, bila kata la ilaha, tiada Tuhan yang berhak disembah. Jadi kita telah baca dah sebelum pada ni ayat 21, ya ayuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia, sembahlah kamu akan Allah. Jadi ilah itu dengan mana pengabdian diri, kita hanya sembah Allah Ta'ala sahaja. Jadi mengapa Allah SWT balik kepada perkara tauhid ni, nak menyatakan bahawa masalah kiblat, masalah sa'i antara Safa dan Marwah, itu semua adalah perkara tauhid. Asas kepada amalan-amalan tadi, asas kepada menghadap ke Baitullah ketika semaya, asas kepada tawaf, asas kepada i'tikaf di Baitullah, asas kepada sa'i antara Safa dan Marwah, semua itu kena berasaskan kepada tauhid. Kalau buat semua amal-amal tadi tanpa ada tauhid kepada Allah SWT, maka tak ada makna, rosak binasa, terbatal automatik. Maka sebab itulah Allah SWT menegaskan balik kepada perkara tauhid, yang mana inilah perjanjian kita dengan Allah SWT, hanya sembah Allah Ta'ala sahaja. Yang kedua, bila cerita tentang Kaabah, tentang Safa dan Marwah, tentang segala amal-amal yang dibuat di situ, untuk menyatakan bahawa semua ni, yang ni bukit Safa dan Marwah, Baitullah ataupun Kaabah tu, dia bukan Tuhan, bukan yang disembah. Sebab yang disembah Allah yang Esa ini. Wa ilahukum ilahun wahid, itulah Tuhan kamu yang kamu sembah, bukan Kaabah, bukan maqam Ibrahim, bukan Safa dan Marwah. Jadi sebab apa? Sebab semua benda-benda tu tadi, itu adalah syiar Allah, lambang untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, bukan ma'bud, bukan benda yang disembah. Sebab yang disembah hanyalah Allah SWT. Dan satu lagi pertalian, iaitu ayat ni dia ada berkaitan dengan ayat 133 baru ni, iaitu dalam pesanan Nabi Yaqub kepada anak-anak dia, bahawa lepas daripada aku ni, apakah yang kamu akan sembah? Siapakah Tuhan kamu? Maka di situ mereka kata, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Hanya sembah Allah Ta'ala, Tuhan yang Esa.
Jadi itu dia punya rabak. Jadi balik kepada tajuk tauhid kerana nak menjelaskan perkara-perkara tadi, nak mengingatkan balik, nak mengingatkan balik tentang perjanjian kita dengan Allah SWT yang terbina di atas tauhid kepada Dia. La ilaha illahu, kalau kita belajar ini dipanggil nafi, wa ilahukum ilahu wahid, ini orang panggil isbat. Dalam bab tauhid kepada Allah SWT, dia tertegak di atas dua rukun. Rukun yang pertama isbat, Allah ada dan dia esa, itu isbat. Kemudian dia kena ada nafi. Nafi itu tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Yang ni, bila kata Allah Ta'ala Tuhan yang esa, maka tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak berbila-bila. Dan bila kita sahabatkan ketuhanan bagi Allah Ta'ala, maka dalam masa yang sama kita kena nafikan ketuhanan daripada benda-benda yang lain. Maka sebab itulah tauhid ni dia mesti tertegak di atas dua rukun. Yang pertama isbat, kena kata Tuhan ni ada. Kalau tak kata Tuhan ni ada, berarti musyrik. Syirik berarti mulhid, etis. Kalau tak kata la ilaha illallah, kalau tak kata la ilaha illallah ni berarti terlibat dengan syirik. Kita masih percaya bahawa ada selain daripada Allah Ta'ala ni memiliki sifat Allah, layak disembah, layak diseru, layak diminta pertolongan. Kemudian Allah Ta'ala kata huwa rahmanur rahim, dialah Allah Ta'ala. Mana seolah-olah mengapa kita hanya kena sembah Allah Ta'ala? Maka dalil dia sebab dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim, dalil bahawa dia adalah Tuhan yang layak disembah. Kalau kita baca Fatihah itu, mengapa Allah Ta'ala berhak dipuji? Sebab dia Rabbul Alamin, dia yang mentadbir alam semesta, dia bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim, berhak dipuji. Jadi sini Ar-Rahman Ar-Rahim ini dalil kepada hanya Allah Ta'ala sahaja disembah. Adapun Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim itu dalil mengapa Allah Ta'ala berhak dipuji. Kemudian kalau kita nak tengok kesan daripada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, jadi oleh kerana Allah Ta'ala tidak dapat dilihat, Allah Ta'ala ghaib daripada kita, tetapi kita boleh tengok kesan daripada sifat dia tu, sifat rahmat dia, iaitu Allah Ta'ala kata inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan bumi. Yang ketiga, waqtilafil laili wan nahar, pada penciptaan malam dan siang. Mana pergi mari, silih berganti siang dan malam. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan kapal-kapal yang berlayar di atas lautan, bima yanfa'un nas, yang memberi manfaat kepada manusia. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha, dan apa-apa yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit, yakni air, maka dengan sebab tu Allah Ta'ala menghidupkan bumi ba'da mautiha, setelah daripada dia mati, kering kotor, gersel, kemarau. Wa bassa fiha min kulli dabbah, dan dia telah menjadikan berkembang biak di atas bumi tadi daripada segala jenis binatang. Jadi semua ni dah lagi banyak lagi ni. Wa tasrifir riyah, dan tasrif maknanya pergerakan angin, dan juga wasahabil musakhkhar, dan awal yang telah diarahkan oleh Allah Ta'ala, bergerak bainas sama'i wal ard la ayatin liqaumin ya'qilun, benar-benar menjadi tanda-tanda kepada orang yang bertakwa. Jadi ada la ayat tu, ada la tu sebutir benar-benar, dia panggil lam, dia asalnya panggil lam muzahlaqah, asalnya lam takkid, untuk menegaskan, benar-benar menjadi tanda-tanda kepada orang yang guna akal. Jadi di sini Allah Ta'ala nak menyatakan bahawa Allah Ta'ala Tuhan yang berhak disembah, yang mana dia bersifat dengan Rahman Rahim,
Dan kita nak faham, nak nampak bukti dia Ar-Rahman Ar-Rahim, maka kena tengok dalam pentadbiran dia, rububiyah dia. Rububiyah dia macam mana? Dia sebagai Rabb, dia mencipta langit-langit dan bumi. Kemudian ada pertukaran siang dan malam, silih berganti. Begitu juga kapal hok belayar, macam mana kapal tu tak tenggelam? Dia tidak tenggelam di atas laut tadi. Kemudian hikmah daripada belayar, bima yafa'un nas, dengan dapat membawa manfaat kepada manusia. Jadi belayar tu ada tujuan. Allah Ta'ala jadikan lagu tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak memberi manfaat kepada manusia. Dengan cara mana? Dengan cara perdagangan antara bangsa. Dengan cara perkembangan ilmu. Maknanya orang dulu menjelajah. Dengan ada kapal belayar ni, orang boleh tengok dunia ni berakhir mana. Kalau kata bumi ni apa ni, flat, rata, dia jatuh mana, tak jumpa cari tempat jatuh tu. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala buat ada bumi ni bulat. Tapi bulat tu kita tak suruh bulat, bisata, hampar. Dia telah menghamparkan bumi. Kita baca dah dulu, kita baca dulu apa dah? Allazi ja'ala lakumul arda firasha, ayat 22. Dalam bab ni dia tak boleh tinggal ayat 22. Jadi seolah-olah ayat 164 kita kena baca sekali dengan ayat 22. Ayat 163 kena baca sekali dengan ayat 21. Jadi memberi manfaat kepada manusia, maknanya dari segi penerokan ilmu, pengkajian, manusia cipta kompas, cipta peta, satelit, GPS apa semua ni berasas daripada pelayaran manusia di atas kapal. Dan juga yang berguna dengan cara pelayaran ni, maknanya pertahanan. Ada pertahanan, TLDM. Kemudian yang ke berapa? Yang keempat. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima, yang kelima tu pula Allah SWT turunkan daripada awan itu, daripada langit itu hujan. Faedah daripada hujan, maka hidup baliklah bumi yang kering kontak. Tumbuh balik rupa-rupa. Bila tumbuh balik rupa-rupa, maka binatang tadi dapat meragu. Kenyal belaka. Jadi bila meragu gak, dia boleh berkembang biak lah. Maknanya di situ Allah SWT menyebut, bila mana tumbuh rupa-rupa tu balik, binatang dapat meragu, berkembang biak. Bila berkembang biak ni, kamu tak bimbang lah nak makan, nak sembelih. Sebab sembelih ni ada duk berjujuk nanti pada dalam perut lagi akan beranak. Jadi itu semua ni adalah jaminan rezeki daripada Allah Ta'ala. Begitu juga tasrifur riyah. Tasrifur riyah maknanya angin tu Allah Ta'ala hantar, Allah Ta'ala perintahkan supaya bergerak. Wal mursalati urfa. Jadi angin bertiup. Bertiup tu mana boleh kontrol. Dalam kudrat Allah Ta'ala kontrol angin. Jadi angin itu dihantar oleh Allah Ta'ala. Yang pertama di sini dengan maksud angin itu bertiup, bergerak, berjalan sama. Yang kedua, angin itu Allah Ta'ala tentukan arah nak pergi mana. Daripada sebelah timur ke barat, barat ke timur. Ada angin, nama-nama angin itu. Kemudian angin itu Allah Ta'ala tetapkan kelajuan dia berapa. Kita boleh ramah cuaca ni sebab Allah Ta'ala telah tetapkan kadar kelajuan angin. Jadi angin laju setahun ni cuaca macam mana. Jadi Allah Ta'ala menetapkan kelajuan. Kalau terlampau laju, dia akan jadi taufan, ribut. Jadi Allah Ta'ala kawal belakang ni. Jadi bila mari taufan, maka itu menyebabkan manusia ni insaf. Jadi takut. Fal mulkiyati zikra uzran au nuzra. Jadi bila mari angin tu kalau derah,
Menakutkan, jadi menyebabkan manusia takut. Takut sebab apa? Sebab angin inilah yang pernah membinasakan kaum Nabi Hud itu, kaum Ad. Kemudian angin ni pula isi kandungnya dia tu. Jadi Allah Taala sebut di sini wa tasrifir riyah, bersama dengan sahab awal tu. Jadi angin tu dia tolak awal dah. Dan angin tu sendiri dia bawa gapo? Dia bawa benih-benih. Benih-benih. Hal ini dia kena baca baliklah surah Az-Zariyat. Waz-Zariyati zarwa, fal hamilati wiqra, fal jariyati yusra, fal muqassimati amra. Jadi angin ni bawa macam-macam, bawa rahmat, bawa azab, bawa biji benih. Dah. Bawa macam-macam, memberi rezeki. Ada tempat yang dapat, ada tempat yang angin bawa hujan, situ hujan. Ada tempat yang angin bawa awal, situ hujan. Ada tempat yang angin lalu saja, tak dapat hujan. Jadi Allah Taala bagi. Wasahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Ada awal di antara langit dan bumi ni. Maknanya walaupun tak hujan, kita dapat redup itu. Nikmat redup. Hal ini kita baca baru ni lah. Wa zallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa. Allah Taala jadikan teduhan dengan awal tu. Jadi ada awal tu Allah Taala arahkan ada, jadi redup, tak panas. Jadi semua tu tadi adalah bukti kekuasaan Allah Taala, bukti kepada rahmat Allah Taala. Jadi bila kata ni dalil kepada kudrat Allah Taala, dalam masa yang sama ini adalah nikmat-nikmat pemberi Allah SWT untuk manusia. Jadi semua ni membuktikan ketuhanan Allah Taala, sebab dialah yang mengatur. Sebab apa? Sebab setiap daripada satu-satu ni dia ada makna pertentangan. Ada makna pertentangan. Tapi Allah Taala boleh atur, comel boleh. Jadi bukan setakat Allah Taala mencipta benda-benda ni, tetapi Allah Taala atur dengan cara macam mana? Bima yanfa'un nas, yang dapat memberi manfaat. Sebab itulah lalu kita kata kita terima Allah Taala sebagai Rabb, raditu billahi rabba. Jadi Allah Taala mencipta, mengatur, mentadbir, memberi manfaat, memberi mudarat, memberi rezeki, menyempitkan rezeki. Itu makna rububiyah Allah Taala. La ayatil liqaumin ya'qilun, kepada golongan yang berfikir. Maknanya kalau dia fikir, guna akal dia, lihat bukti-bukti kebesaran Allah Taala yang ada di alam semesta ni, yang dipanggil sebagai dalil afaqi. Dalil afaqi, maknanya di alam semesta ni sudah ada dah bukti kekuasaan Allah Taala. Kalau orang itu mikir, dah dia akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada. Hal ini sebagai teguran, zajar. Lagu mana? Dalam keadaan Allah Ta'ala memberi nikmat-nikmat tadi, yang mana sepatutnya dengan nikmat-nikmat manusia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu beribadat hanya kepada Allah Ta'ala. Begitu juga kejadian alam semesta ni membuktikan kekuasaan Allah Ta'ala, maka manusia kena beriman kepada Allah Ta'ala, tidak boleh syirik. Manusia kena bersyukur, dia kena kasih kepada Allah Ta'ala, kena ikut perintah-perintah Allah Ta'ala, kena taat. Tetapi wa minan nas, tetapi sebahagian, ada juga sebahagian daripada manusia ni, dia telah mengambil, dia telah cipta min dunillah, selain daripada Allah Ta'ala ni, andada, tandingan, sekutu-sekutu. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka kasih kepada andad ini, min dunillah ni, selain daripada Allah Ta'ala, seperti mereka kasih kepada Allah Ta'ala. Mereka telah menjadikan kasih mereka kepada selain daripada Allah Ta'ala ni macam mereka kasih kepada Allah. Syirik itu dipanggil syirik fil hubbi, syirik fil mahabbah, syirik dalam bab berkasih sayang. Kita jangan ingat syirik ni semua berhala saja. Syirik ni banyak. Syirik dalam ilmu pun ada. Syirik dalam ilmu ni macam mana? Kita rasa Tok Bomo tu dia tahu, Tok Bomo tu bisa, kita tutup pintu kereta lah, dia tahu dah hajat kita. Syirik tu. Kita letak sifat yang ada dalam hati kita, letak
sifat mengetahui apa-apa yang tersembunyi ni pada orang lain, berarti kita telah ambil sifat Allah Ta'ala letak pada orang lain. Syirik lah tu. Sebab syirik ni kongsi, syarikat ni, kalau kita kata buat syarikat, modal tak berapa cukup, sikit-sikit sorang lah kita ambil, ada share, ada bahagia. Jadi sifat Allah Ta'ala ni kita kurang hak dia, kita letak pada orang lain. Ada pada Allah Ta'ala dengan sempurna, maka kita ambil, kita letak pada orang lain, berarti kita telah kurang hak Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala terpaksa berkongsi. Itu bahaya syirik. Allah Ta'ala murka. Jadi dalam bab ni, manusia ni dia kasih ni maknanya dia mengutamakan, dia tak depan selain daripada Allah Ta'ala. Kalau kita kata ahli kitab, sebab ayat-ayat ni dia masih lagi berkenaan dengan ahli kitab. Ahli kitab ni mereka patuh sayang kepada pendeta-pendeta mereka ni macam mereka kasih pada Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah jadikan pendeta rahib mereka itu Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Jadi Nabi kata mereka tidaklah sembah, mereka tidak sembah padri-padri itu, tetapi apa yang padri mereka tetapkan mereka ikut tanpa mereka bantah walaupun bercanggah dengan kitab Allah. Mereka mengutamakan hukum yang telah ditetapkan oleh pendeta-pendeta mereka selain daripada Allah Ta'ala. Mereka patuh. Kalau pendeta kata tak payah bayar zakat kepada orang miskin, bayar kepada kami, sebab kami ni sibuk jaga ma'bad, rumah ibadat. Jadi mereka turut. Sedangkan harta tu untuk asnaf fuqara, fakir miskin, tapi bila pendeta kata, ahbar mereka kata kena bagi pada kita sebab kita jaga rumah ibadat, jadi mereka pun patuh juga turut. Itu maknanya menjadikan sesuatu tu sama seperti Allah. Dia panggil asyirku fit tasyri'. Kita menganggap selain daripada Allah Ta'ala ni berhak gubal undang-undang. Berhak gubal undang-undang, yang mana undang-undang tu bercanggah dengan undang-undang Allah Ta'ala lah. Kalau kita nak gubal undang-undang berhenti di traffic light, ada traffic light tu tak ada masalah. Tu tidak bercanggah dengan hukum Allah. Kalau kata hukum Allah, pencuri kerak tangan kita tukar kerak jari, tu maknanya kita pindah hukum Allah. Tak boleh. Jadi mereka ni menjadikan selain daripada Allah Ta'ala, lalu mereka kasih kepada selain daripada Allah Ta'ala, sama seperti mereka kasih pada Allah Ta'ala, pada mereka utamakan tak depan. Mereka memberi keutamaan andad kepada andad ini. Ia dikatakan sebagai zajar ataupun teguran keras ni sebab tak patutlah. Dalam keadaan Allah Ta'ala memberi nikmat kepada mereka, supaya mereka bersyukur, tiba-tiba mereka angkat, mereka cipta andad ini, tandingan bagi Allah Ta'ala, berkongsi dengan Allah Ta'ala. Dia kalau suami isteri pun marah berkongsi kasih dengan orang ketiga. Gitulah kalau kita nak faham bapa Tuhan marah ada syirik fil mahabbah ni. Suami isteri pun tak kat gaya tu lelaki ni tak boleh juga. Kita faham gitulah mudah. Syirik maknanya ada syirik fil mahabbah tu kena terima juga. Bukan kata syirik ni hanya kita duduk tafakur depan berhala raja, tidak. Tu pun syirik dah. Hak ni pun syirik juga. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Orang-orang beriman mereka tu terlebih kasih kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab mereka faham nikmat-nikmat yang mereka dapat ni, mereka wajib mentauhidkan Allah, wajib bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan cara bertaat. Bila syukur taat pada Allah Ta'ala, maka akan lahir kasih kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab halawatul iman. Bila taat pada Allah Ta'ala, lama-lama taat pada Allah Ta'ala, bersyukur pada Allah Ta'ala, dia akan mari rasa kemanisan dalam beribadat pada Allah Ta'ala. Jadi kemanisan ni akan mari macam mana? Kalau mereka tu kasih kepada Allah Ta'ala, kalau orang tu kasih kepada Allah Ta'ala melebihi segala-galanya.
Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a. Kalaulah orang yang zalim tadi dengan sebab syirik, dia menzalimi diri dia, sepatutnya nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, dia bersyukur pada Allah Ta'ala, tiba-tiba dia syirik. Sebab zalim ni dengan mana syirik? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang besar. Syirik itu dosa besar. Jadi kalaulah orang yang syirik tadi dengan sebab dia menzalimi diri dia kerana dia tidak bersyukur mentauhidkan Allah Ta'ala, ketika mana dia melihat yarawna al-azab, bila mana dia melihat azab nanti, yakni di akhirat, annal quwwata lillahi jami'a, segala kekuatan, segala kekuasaan itu milik Allah Ta'ala, wa annallaha syadidul azab, dan sesungguhnya Allah Ta'ala amat berat siksaannya. Maknanya tak boleh nak buat apa. Tak boleh nak buat apa. Maknanya andad min dunillah, kita pakai istilah min dunillah. Min dunillah yang dianggap sebagai Tuhan-Tuhan tadi, sebagai pelindung-pelindung tadi, tidak dapat menolong mereka ketika mari azab itu. Sebab Allah Ta'ala lah yang memerintahkan supaya diazab. Jadi perkataan lau ni Allah Ta'ala minta kita fikir. Dah. Allah Ta'ala minta orang-orang yang syirik tadi fikir lagu mana keadaan kamu nanti bila di akhirat nampak azab. Nak buat macam mana? Kalau kita lah ni mudah, meta minyak di kereta kita tu dah, kelik dah, suruh bubuh, kata tak apa, ni ada sesi minyak tu, ni ada lah dah. Tapi sebelum kita nak kata lagu, kena bayar ke lagu mana, lepas pada ni tutup belakang sesi minyak dah, pandai buat apa. Jadi Allah Ta'ala minta orang-orang yang syirik pada ni bayar ke azab nanti. Bila azab ni mari, gapo boleh? Min dunillah tadi boleh tolong ke tidak? Jawabnya tak boleh tolong. Jadi jawapan tak ada di sini. Sebab lau ni biasanya ada syarat, ada jawapan. Kalau buah kalau gini gua ada. Jadi kalau saja ni Allah Ta'ala lontarkan supaya manusia fikir, jawapan tu kena jawab sendirilah. Sebab apa? Ya'kilu tu Allah Ta'ala nak supaya manusia fikir. Nasib dia. Jadi ni orang panggil tazkir bil mauti wa ma ba'dah. Kena ingat peringatan tentang gapo keadaan di akhirat nanti lepas daripada kita mati. Satu lagi keadaan, itu keadaan yang pertama. Satu lagi keadaan, istabarra alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awu al'azab wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika mana ketua-ketua yang menjadi ikutan tadi, dia berlepas diri, tabarra'a. Dia kata aku tak ada kaitan dengan kamu ni. Siapa dia suruh ikut aku? Dia ada lalu taghut ni, syaitan ni, syaitan manusia semasa dia duduk atas dunia ni, dia kata mu turut akulah selamat. Mu turut akulah segala dosa-dosa kamu tu aku tanggung belaka. Jadi itu pemimpin-pemimpin yang sesat. Turut aku akan tanggung segala dosa-dosa kamu. Jangan bimbanglah. Ikut aku, maknanya kamu kena sembah, kena buat hak ni, hak aku perintah. Kalau padri tu dia kata kamu kena ikut. Kalau kamu keluar daripada kepercayaan ni, kepercayaan Trinity ni, gini. Gereja kesekak. Jadi duduk atas dunia tu mereka ada pemimpin taghut yang mereka harapkan sesuatu. Jadi Allah Ta'ala beritahu pada kita hari yang menakutkan itu nanti, ketika macam mana ketua yang dijadikan sebagai ikutan, yang orang buat ittiba, orang buat pedoman, buat iman ni, dia berlepas diri, kata aku tak ada kena mengena dengan kamu yang ikut aku ni. Sebab apa? Sebab kamu Allah Ta'ala bagi akal kan, apa ikut aku ni? Kalau dah tahu aku ni sesat, apa ikut aku? Dia berlepas diri. Hak pengikut pula ni kata, kamulah paksa kita ikut. Kalau kamu tak paksa, kita tak ikut. Kamu ni. Jadi masing-masing menyalahkan antara satu sama lain.
Tapi natijah gapo? Dua-dua tu Allah Taala lepas dalam neraka. Tak payah duk balah depan Allah Taala. Jadi masing-masing tu berlepas diri wara'ul azab, dan mereka lihat azab, wa taqatta'a bihimul asbab, dan putuslah segala hubungan antara mereka, petali antara mereka, tak boleh nak tupai, tak boleh nak agak, tidak dapat menyelamatkan. Maknanya kalau orang yang pengikut tadi dia nak tupai kawan tu, dia kata kamu pemimpin kami, kamulah kira dapat menyelamatkan kami nanti, tak boleh, putus pertalian tu, putus dah. Satu lagi dengan mana malaikat yang mereka jadikan sebagai anak Tuhan yang mereka sembah berlepas diri juga. Cuma di sini dia ada satu pemisalan, satu tamsil yang Allah Taala buat. Itu macam mana? Putus asbab tu, asal makna asbab dalam bahasa Arab tali tu putus. Jadi tali tu putus macam mana? Tali ni kalau orang-orang Madinah hok nana tamah dah, tali ni lah dia guna untuk ukah ambil buah tamarnya. Dah. Jadi bila dia panjat tu dengan menggunakan tali dah, tiba-tiba tali tu putus, dia jatuh dah, mati, tak boleh buat apa. Ataupun jatuh buah tamar rosak, tak boleh buat apa. Jadi Allah Ta'ala gambarkan bahawa usaha mereka tu sia-sia, tidak dapat menolong mereka. Sebab apa? Sebab tali yang mereka letak tu, mereka guna tu adalah tali yang reput. Begitu juga orang yang menjadikan selain daripada Allah Ta'ala ni tempat pergantungnya, sehingga dia kasih lebih daripada Allah Ta'ala, dan dia berharap, dan dia mengabdikan diri, sanggup menghina diri, tak kira lah pergi sujud ke, siung ke, patullah ya dah. Sujud kucuk kaki tak syah, sebab dia kira tak syah ni lah akan menyelamatkan di akhirat nanti. Tupai kami ni syah hanya tupai tuah, engkau, kamulah ia dapat madak tolong kami. Itu hakikat, tak berlaku. Jadi terlampau saya tu tadi, sehingga sujud hak Allah Ta'ala dia bagi juga untuk tak syah dia. Cuma dia tukar branded sikit. Hak Adidas tu dia jadi apa, tukar hak lain dah. Kalau boya ngadak kau ni, dia tukar boya kau lain. Jadi dia tukar dengan letak beradab dengan syekh. Tipulah kau. Macam mana beradab dengan syekh, sehingga sujud hak milik mutlak Allah Ta'ala dipindahkan kepada orang lain. Wa qala allazina ittaba'u law anna lana karrah. Ni cerita hak ikut pula tadi. Wa qala allazina ittaba'u, maka berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut, law anna lana karrah, kalau kita ni ada giliran, ada putaran, ada pengembalian, raja'ah, kalau kita ni dapat balik semula ke dunia, fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Ya, kalau kami ni dapat balik semula ke dunia baiki, dan kita akan berlepas diri daripada mereka, maknanya kami tak akan ikut sama sekali pemimpin-pemimpin yang sesat ni, min dunillahi andada ni, kami tak akan ikut. Lau juga cita-cita saja. Sebab apa? Sebab manusia ni dia tidak dapat kembali semula ke dunia. Jadi mereka di sini menyesal dan minta dengan Allah Ta'ala peluang untuk balik semula ke dunia. Sebab apa? Nak lari daripada azab. Tak ulangi perbuatan syirik, tak ada. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah Ta'ala memperlihatkan amalan-amalan mereka itu kepada mereka sebagai satu kesalahan yang terpaksa mereka tanggung, berat. Hasaratin alaihim, penyesalan hok jatuh atas diri mereka, tak boleh nak elok. Wa ma hum bi kharijina minan nar. Usah kau mereka nak balik ke dunia, nak tubik daripada neraka pun tak boleh. Tak boleh keluar daripada neraka. Maknanya nak balik ke dunia dah kena tubik dulu daripada neraka. Ni nak keluar daripada neraka pun tak boleh. Apatah lagi nak apa? Nak balik ke semula ke dunia.
Jadi itu Allah Ta'ala memberi amaran kepada ahli kitab dan juga pengikut-pengikut mereka. Beringat yang ni dalam bab kasih taat patuh tu, dia kena kasih mutlak kepada Allah Ta'ala. Tak boleh nak kasih kepada pedri-pedri, kepada tok-tok imam, pendeta, syekh lebih daripada Allah. Maknanya walaupun itu syekh kita anggap dia wali ahlullah, maqam tinggi, kita kena tengok syariat dia dulu. Apa-apa hak dia tetapkan kepada kita kena pelaga dengan syariat. Kalau bercanggah dengan syariat tak boleh. Kalau dia ajar ngatik dalam gelap ramai-ramai tina jatuh. Kalau kita turut juga, inilah. Ambil orang lain min dunillahi andada. Ambil selain daripada Allah Ta'ala sebagai tandingan juga. Tandingan ke apa? Dari segi menetapkan hukum, walaupun hukum tu bercanggah dengan hukum Allah Ta'ala. Kemudian Allah SWT nak sebutkan pula di sini, di antara benda yang menyebabkan manusia ni mengambil selain daripada Allah Ta'ala sebagai andada juga. Bentuk andada min dunillah ni, iaitu apa? Dalam bab pengharaman benda-benda yang halal. Dalam istilah dia panggil tahrimat ahli syirki. Ahli-ahli syirik ni hak sembah berhala, dia buat undang-undang mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Dia kata tak boleh ni. Kamu kalau nak sampai maqam ni tak boleh makan gun ni. Dah. Untuk kamu tak boleh gun ni. Tak boleh gun. Dia telah menetapkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, dia kata tak boleh. Dia kata tak boleh tu sebab benda tu tadi akan dipersembahkan kepada berhala. Kadang-kadang benda tu dianggap haram untuk pengikut, tapi pemimpin tak apa. Ada juga jenis lagu tu. Jadi Allah SWT nak beritahu bahawa dalam bab halal haram ni, semua manusia tak ada beza. Tak ada beza. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari apa yang ada di muka bumi yang halal lagi baik, dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan. Ikut jejak langkah syaitan ni makna syaitan membisikkan. Syaitan membisikkan bahawa kalau kamu nak dekat dengan Allah Ta'ala, benda-benda ni kamu tak boleh makan. Jadi syaitan memberitahu. Syaitan menganggap comel lagu tu. Buat lagu tu comel, molek lagu ni. Contoh kata, kalau orang tu nak dekat dengan Allah Ta'ala, dia tak boleh makan daging. Tak boleh makan benda berdarah. Sebab kalau makan benda berdarah ni tidak dapat ibadat dengan khusyuk. Hatimu mudah jadi kerah. Itu benda-benda yang dibisikkan oleh syaitan. Sebab apa? Sebab benda tu bila Allah Ta'ala halalkan, maka tidak berhak seorang tu mengharamkan. Ni satu lagi dipanggil bentuk syirik ni. Syirik maknanya iaitu menghalalkan benda yang haram, mengharamkan benda yang halal. Sebab penetapan halal haram ni Allah. Bukan pendeta-pendeta, bukan rahib-rahib, bukan tutuk imam, bukan alim ulama, tetapi Allah. Jadi Allah Ta'ala kata benda yang asah kena makan. Hak asahnya halal belaka, benda yang baik, benda yang halal, benda yang baik. Halal ni Allah Ta'ala kata halal lah. Tayyib ni makna benda yang tidak memudaratkan kita, benda yang bersih, benda yang menyehatkan, benda sesuai dengan fitrah, benda yang kita teliu. Lama kita tengok katak puru teliu juga, tu bercanggah dengan fitrah. Mana benda hak fitrah, hak molek, mana kita tengok tu teliu. Kalau nampak kambing duduk bunga tu kak, lain dah nampak dia. Nampak duduk golek musim pula. Tu pagi dia rasa dia tu teliu. Sebab benda tu molek. Jadi orang-orang yang patuh kepada ketetapan orang-orang agama ni, dalam kalangan orang agama tadi, syekh-syekh tadi, pendeta-pendeta tadi mengharamkan, berarti dia telah mensyirikkan Allah Ta'ala juga. Dia telah patuh pada ketetapan. Jadi syaitan ni dia musuh yang nyata, maknanya terang tu dia menyesatkan kamu walaupun kamu nampak
dia buat tu comel, maknanya dia kata kalau makan daging dah payah nak ibadat. Dah, jadi daging ni binatang ni dia ada sifat macam-macam lah dia buat andaya. Jadi kamu ni macam singa pula, bengis, baking, tu ke orang. Jadi kalau kamu nak dekat dengan Allah Taala, tak boleh tu ada sifat baking tu. Dia setan tu mari. Jadi nyata permusuhan mereka tu dengan cara yang sulit. Syaitan tu tadi Allah Ta'ala kata yang menghasut kamu tadi, dan dialah yang mencipta hukum halal dan haram, mengambil hak Allah Ta'ala. Sebenarnya syaitan tadi innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara dusta, perkara-perkara yang keji. Maknanya sipir Allah Ta'ala telah tetapkan kepada kita bahawa kalau dah syaitan suruh, tak usah nampak molek lah. Kalau bisikan tu bagi daripada syaitan, memang benda tu tak molek walaupun kamu anggap molek. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan syaitan tu nak kamu letak atas Allah Ta'ala apa yang kamu tidak tahu. Maknanya syaitan nak kamu cipta sesuatu dalam kamu letak atas nama Allah Ta'ala, sedangkan dalam kitab, yang mana kitab itulah sebagai sumber ilmu, kamu tak tahu. Jadi syaitan nak kamu cipta, letak atas nama Allah, letak ini sebagai agama Allah, dalam keadaan kita tak tahu. Tak tahu tu maknanya tak ada bukti dalil, maknanya tidak mengikut pedoman Allah Ta'ala. Kalau contoh mudah lah, saya dua ni, orang kita ni berhi buat produk makanan sunnah, dia kata makanan sunnah, ada belakang dia capu, dia capu khamar, watama, minyak zaitun, macam-macam dia benda dia bubuh, cukup, lepas tu hak barang hak dia tak ayak tu banyak juga. Barang hak dia bubuh hak dia tak ayak. Lepas tu dia kata ni makanan sunnah, maknanya kait dengan agama. Dalam keadaan dia tidak tahu tu maknanya dari segi saintifik tu gapo efek kalau benda tu campur sekali serentak. Lepas tu hak makan tu pula kena ada hak cimani. Cimani pula. Jadi wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, ni ilmu Allah Ta'ala tu ilmu Allah Ta'ala tu luas. Maknanya kita kena tahu benda tu dari segi berpandukan kepada kitab Allah. Satu lagi kena tahu melalui sunnatullah ni, peraturan saintifik, kena tahu hukum-hukum ni, percampuran apa tindak balas kimia antara bahan-bahan ni, kena jelas tu, kena tahu tu. Jangan mudah kita klaim ni makanan sunnah sihat, minum ni ubat kepada 50 jenis penyakit. Tutup klinik doktor, fakulti perubatan tu jadi tukar fakulti gapo tak tahu, tak boleh buat lagu tu. Jadi seseorang itu tidak boleh mendakwa atas nama Allah, berbohong atas nama Allah, tak boleh kalau kadang dia tidak tahu. Jadi dia menetapkan halal dan haram ni Allah. Dan ayat-ayat yang kita perhati ni, dia ada kata kunci. Gapo? Ittiba. Ittiba. Ittiba kalau kita tengok tadi, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Sebelum pada tu waqala allazina ittaba'u ittabaru allazina tubi'u minal ladzina ittaba'u. Ittabi'u apa semua tu ittiba, mana turut. Turut ni dia kunci. Kata kunci kata kunci untuk kita faham masalah ni. Maknanya pengikut-pengikut ni dia hanya menurut tosyeh mereka, pendeta mereka, rahib mereka. Dia ikut. Yang ni tanpa ilmu. Bila ikut tanpa ilmu, yang ni tidak ikut kitab hak sebenar. Sedangkan pendeta-pendeta tadi telah susuk menyembunyikan kebenaran, lalu dia keluarkan untuk orang lain benda yang bercanggah dengan kebenaran. Jadi orang lain pakai ikut. Jadi bila ikut tu dia akan jadi taat. Dia taat demi taat sehingga kasih. Maka sebab itulah kasih tu tanda dia ittiba. Saya tu ittiba. Sebab itulah Allah Ta'ala kata kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu kata kamu kasih kepada Allah, kamu kena ikut aku, kena ikut Nabi.
barulah Allah Ta'ala kasih, barulah betul dakwah kamu. Maknanya bukti kasih kepada Allah dia kena ittiba' Allah. Bila kata ittiba' Allah, dia tak boleh ittiba' min dunillah. Maka mari ayat ni menyatakan kepada kita, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, bila dikatakan kepada mereka tadi, golongan-golongan yang syirik, golongan yang meruk dengan pendeta-pendeta, yani sahabatlah kata kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikutlah apa yang Allah Ta'ala turunkan. Yani kamu naklah ikut kitab Taurat kamu hak sebenar-benar tu, dan kamu kena ikut hak Muhammad baca kepada kamu, Al-Quran, kena ikut. Tapi mereka tu jawab, qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Mereka tu jawab, tidak, kita hanya mengikuti apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Jadi kita hanya ikut nenek moyang kami ni, maknanya pendeta-pendeta, bukan cik cewa dia dak. Ni maksudnya pemimpin-pemimpin agama sebelum daripada mereka. Bukan kata datuk nenek terdekat tu tidak, ayah-ayah dia tidak, tapi dia kira generasi. Kalau dalam istilah dia panggil leluhur. Leluhur ni pun untuk apa sedap istilah. Luhur suci. Leluhur maknanya orang-orang terdahulu yang dianggap suci sehingga kita ikut dia. Asalnya orang-orang terdahulu ni dah, kalau dia juru molek memang patut kita taat dah dalam benda yang dia perintah selagi tidak bercanggah dengan syariat. Hak ni mereka telah buat syariat. Jadi bila sahabat ni ajak mereka supaya ikut Allah, dah apa yang Allah Ta'ala turunkan, mereka kata kita nak ikut ni, kita nak ikut tradisi kita. Awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah kamu nak tetap juga ikut datuk nenek moyang kamu, leluhur kamu itu, yang mana mereka tu tidak guna akal, mana mereka tu tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah Ta'ala, lalu mereka ubah Taurat, ubah kitab suci, ubah agama Nabi Ibrahim. Mereka tak guna akal, tidak fikir sedikit pun, wala yahtadun, dan mereka ni pula tidak mendapat hidayah. Mana tak ada kitab pada mereka, ataupun mereka ada kitab, mereka tak baca dengan molek, tidak ikut dengan sebenar-benarnya. Jadi Allah Ta'ala nak menyatakan di sini, bila kata lawan kepada la ya'qilun, tidak memikir, maknanya mereka membiarkan diri mereka dalam kebodohan. Sebab apa? Sebab mereka tidak mahu ikut apa yang Allah Ta'ala turunkan. Sedangkan apa yang Allah Ta'ala turunkan tu, itu adalah kehidupan untuk mereka. Dapat menghidupkan, dapat meniupkan jasad mereka tu dengan ruh. Jadi mereka tu dapat kenal Allah, mentauhidkan Allah. Ni sikap taksub mereka. Jadi ini juga pesanan daripada sahabat ataupun daripada orang beriman, supaya ahli kitab tu jujur molek. Janganlah duk sembunyi kebenaran hak ada dalam kitab kamu tu. Kemudian kepada orang yang tetap nak ikut tradisi tu tadi dah, Allah Ta'ala kata tadi, lagu mana kalau datuk nenek moyang kamu tu memang orang tak mikir, kamu nak ikut juga ke? Wa masalul ladzina kafaru kamasalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Dan bandingnya orang-orang kafir tadi samalah seperti orang-orang yang berteriak memanggil binatang, yang tidak dapat memahami selain daripada suara panggilan saja. Kalau orang panggil kambing, dia panggil bak, kelik, dah kelik. Adalah panggil, kalau nak ajak turun daripada kandai tu nak pergi pak pada rupuk, ada panggilan dia, lagu mana dah. Lepas tu nak ajak kelik, ada panggilan. Jadi orang kafir lagu tu lah, dia hanya faham panggilan ajak pergi makan, kelik tidur. Maknanya dalam kehidupan dia ni hanya nak kepada kebendaan. Tak kira lah walaupun terpaksa jual agama. Orang-orang ahli kitab lagu tengok, dia sembunyikan kebenaran sebab nak jaga periuk nasi, nak jaga kehormatan diri mereka, nama mereka. Jadi Allah Ta'ala buat perbandingan mereka ni tidak mendengar, yang ni tidak mendengar dengan faham kecuali panggilan
teriakan sahaja. Allah Ta'ala kata mereka ni summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Bila mereka ni pekak, bisu, buta. Sebab apa? Sebab mata Allah Ta'ala suruh tengok. Tak? Bisu Allah Ta'ala suruh ngaku, suruh kata la ilaha illallah, ngaku Rabbi Allah, tapi mereka tak si. Tak? Pendengaran nak suruh dengar wahyu Allah Ta'ala, mereka tak si dengar. Fahum la ya'qilun, mereka tak mikir, maknanya mereka tidak guna akal ataupun mereka tidak guna hati mereka untuk berfikir. Jadi mereka tutup, mereka tu sendiri tutup pintu-pintu ataupun sebab-sebab mendapat hidayah. Jadi Allah Ta'ala di sini memberitahu pada kita, Allah Ta'ala tidak kenal ni tradisi turuk tak tahu pucuk, palaka tak tahu. Allah Ta'ala marah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala suruh ikut wahyu. Tak? Suruh ikut wahyu, ma anzalallah. Kena ikut ma anzalallah. Hak tradisi nenek moyang kita tu kena cek balik. Mereka buat ketetapan tadi ada ilmu ke tidak? Berpandukan kepada ilmu ke tidak? Kena cek balik ketetapan orang-orang terdahulu. Tak kira lah siapa dia, kena cek balik. Dan Allah Ta'ala suruh kita mikir semua. Supaya apa? Supaya bertambah iman. Supaya tenang. Sebab itulah agama Islam ni, agama yang mana Allah Ta'ala jadikan Islam ni bersedia dicabar oleh akal manusia. Oyaklah gapo tentang perkara-perkara agama ni, agama ada jawapan. Cuma kita lah boleh jawab ke tidak. Tapi semua tu ada jawapan. Bapa kena puasa, bapa sembelih tekak tak sembelih kaki, dah. Bapa sembelih kau ni tak sembelih kau atas ni, ada belaka jawapan. Sebab itulah Allah Ta'ala suruh kita mikir, suruh kita kaji. Tengok alam semesta tu, maknanya walaupun kita tidaklah dituntut menjadi saintis setiap orang daripada kita, tapi kena ada lah. Sebab itu ilmu Allah Ta'ala, supaya kita faham ketetapan Allah Ta'ala, sehingga kita tidak fikir hanya semata-mata dengan akal kita yang tidak sempurna, ataupun kita turut lah. Kadang-kadang kita suruh kita mikir, tapi sebenarnya kita turut lah. Sebab banyak sangat orang forward pada kita. Kalau zaman ni kan, orang forward pada kita, kata ni dalil dia, sedangkan itu tidak ilmu. Tu hanya bagi orang forward, orang atas. Dia kena kaji universiti mana, dalam jurnal mana. Dah. Dia kena ada pengesahan, penilaian daripada panel-panel dia. Kemudian Allah Ta'ala tegaskan sekali lagi berkenaan dengan halal haram ni, tapi hak ni kepada orang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada benda-benda yang baik, tayyibat, berkhasiat. Maknanya kalau orang Islam ni dia tak kacau dah pasal halal. Memang halal tu duduk dalam fikiran dia dah. Hak utama pada dia, benda ni sihat ataupun tidak, memudaratkan dia ataupun tidak. Ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kamu. Washkuru lillah, dan bersyukur. Maknanya tujuan daripada makan tadi hendaklah bersyukur pada Allah Ta'ala dengan beribadat. In kuntum iyyahu ta'budun, sekiranya kamu hanya sembah dia saja. Maknanya orang beriman di sini diberi nasihat supaya jaga makan-makan ni. Sebab tujuan daripada makan ni bersyukur. Jadi kalau orang tu makan benda yang tidak halal, jadi macam mana dia nak ucap bismillah? Sudah tu dia nak ucap alhamdulillah. Maknanya ucapan syukur alhamdulillah, baca dengan nama Allah tu mestilah benda tu halal, tayyibat. Dan tujuan daripada makan benda-benda tadi untuk ibadat pada Allah Ta'ala sebagai tanda bersyukur. Syukur hanya pada dia, maknanya patuh kepada Allah Ta'ala. Jangan terjerumus dalam bab mengharamkan benda halal macam ahli kitab. Jadi di sini kita boleh nampak, pertama, tanda syukur kepada Allah Ta'ala kerana dia telah menghalalkan benda-benda tayyibat. Bila tayyibat tu Allah Ta'ala halalkan.
Jadi Allah lah yang telah menghalalkan benda-benda yang baik tadi, maka kita kena makan sebagai tanda bersyukur. Jadi benda yang oleh Allah Ta'ala buat, tiba-tiba kita tak asyik makan, kita kata haram, tak boleh. Ini kita kena ingat ni, dia tak sama dalam bab patai. Kalau doktor kata awak ni darah tinggi, tak boleh makan ni, udah sutong kerai gauk ni, waktu nasihat doktor, sebab masalah halik kita, masalah kesihatan kita tak boleh makan. Kalau dia kata kau ni tak boleh makan, gelak hati dah, payah nak ingat Allah Ta'ala, gapo dia pun ayat lah, kakak dalam lipo gapo semua dah, daging tak boleh makan, jadi payah nak ibadat. Ni tak boleh turut ni. Sebab apa? Sebab Nabi makan daging-daging ni, Nabi makan, Pak Nabi suka. Tiba-tiba kalau ahli tasawuf tu kata tak boleh makan, tak boleh turut. Kalau tidak, yuhibbunahum kahubbillah, patuh taat kasih pada mereka, terlampau beradab pada mereka, buat macam ketetapan Allah Ta'ala. Sebab itulah kalau kita kaji aliran tasawuf ni, hak memang menyeleweng lah, hak jelas terang menyeleweng tu, dia ada buah-buah ni. Dia ada buah-buah ni. Tak boleh ni kita nak makam sampai makam ni, benda ni tak boleh makan, tak boleh makan. Tu bahaya. Kena beringat. Sebab itulah kalau mana nak beramal tasawuf tu, orang kata kena jumpa guru mursyid lah. Lagu mana guru mursyid tu, dia kena ada bab dia lah. Yang kedua, sesiapa yang mengharapkan apa yang Allah Ta'ala halalkan, berarti dia lawan Allah Ta'ala. Kita ni kalau bini kita masuk buka puasa kita, bini masuk, tiba-tiba kita buat klik ayam percik orang lain, dia buat ayam percik ke, kita tak yamuh dia, lagu mana? Boleh faedah lah. Kemudian yang ketiga, maka benda-benda yang baik ni tidak boleh kita anggap, tidak boleh kita jadikan alasan sebagai penghalang kepada ibadat dan juga sifat zuhud. Tak boleh. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dengan jelas di sini, maka benda-benda yang baik, bersyukur, beribadat pada Allah Ta'ala. Jadi benda yang baik ini kalau kita makan, tidak sepatutnya menghalang kita daripada capai maqam ubudiyah, zuhud kepada Allah Ta'ala. Tak patut. Tapi kalau sebelah pohon kambing kita sorang, patutnya nyadati tak boleh mayat tarawih. Itu masalah kita lah. Sebab itulah kita kena beza benda ni. Kalau letak atas nama agama, gapo. Kalau letak atas nama peribadi, masalah kesihatan kita, masalah kita ni tak boleh lepas, tak ada patai langsung, patut suku. Ini masalah agama, kaitkan dengan agama. Jadi hak sebenarnya yang Allah Ta'ala haramkan kepada kamu hanya beberapa perkara saja. Jangan tebing kamu nak mengharamkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Sebenarnya Allah Ta'ala hanya mengharapkan kepada kamu makan bangkai, darah, daging babi dan binatang-binatang yang disembelih tidak kerana Allah. Maka sesiapa faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih innallaha ghafurur rahim. Sesiapa yang terpaksa, terpaksa memakannya, ghaira baghin, dalam keadaan dia pun bukan nak sangat, bukan nak pun, wala 'adin, dan tidak melampau, maka tidaklah berdosa. Dia kata kita kalau masuk hotel tak sebab bekal lah. Sebab kalau boleh kita jumpa benda-benda hak kita kalau duduk rumah tak boleh makan, boleh makan dalam tu. Tak boleh lagu tu. Tahu dah kita nak masuk hotel, bawa lah bekal cukup-cukup. Dah. Ni kita nak terang lah. Gapo bewok ke gapo nak terang. Dah. Bewok hotel. Kerah ke gapo nak terang nak makan hak tu. Kita tahu bekal lah. Tu Allah Ta'ala kata barin. Sengaja cari. Kalau orang itu terdesak sebab nak menyelamatkan nyawa, dia makan juga benda-benda yang haram, tak apa, tak dosa. Tapi dengan syarat tidak sengaja cari, sengeling. Wala 'adin, dan tidak melampau. Tidak melampau ni berasa sedap kalah.
Maka tak terbangun. Adil tu melampau. Sebab itulah dalam qawaid fiqh dia panggil ad-darurah tuqaddar biqadariha. Darurat ni hendaklah ditentukan dengan qadar dia. Setakat boleh hilang kenaling, hilang ketalutut, ada tenaga, tak apalah. Setara tu je, tak boleh lebih. Innallaha ghafurur rahim, tak apa. Sebab Allah Ta'ala, kadang-kadang orang beriman dia, oleh kerana dia tahu benda ni tak molek tapi tak ada arah, dia terpaksa makan, berat kepada dia tu makan, rasa berdosa tu menguasai diri dia, Allah Ta'ala tenangkan jiwa dia, tak apa, Allah Ta'ala ampunkan. Jadi benda-benda yang Allah Ta'ala sebut ni pak saja, maknanya hak haram ni sikit berbanding hak halal. Dah, itu satu perkara. Satu perkara lagi, Allah Ta'ala sebut pak ni, dia sudah isyarat kepada kita. Ada hikmah ni. Penetapan haram pada 4 jenis benda ni, yang pertama, benda-benda ni ia bertentangan dengan thayyibat tu. Ia boleh membawa pada penyakit, kotor dan tidak bersih. Kalau kata bangkai tu, benda yang bercanggah dengan thayyibat sebab kotor. Benda mampu. Dah, benda mampu. Benda kambing kena tepuh lari. Tak mampu kita ambil makan, tak boleh. Sebab apa? Sebab hikmah dalam penyembelihan mengikut syarak ni, dah, bila kerak sini ni, dah, kerak urat dia tu macu, tolak habis segala darah kotor tu, bakteria-bakteria ada dalam darah tu bi habis. Sebab itulah sembelih tekak, sebab nak keluar darah yang mengalir tu, darah yang bawa macam-macam bakteria. Sebab itulah tidak sembelih kaki, tidak tekan perut. Ita jatuh dia, nak ita orang tak nampak. Tak. Jadi orang mudah mula tekuk. Jadi macuk darah tu lah tandanya sihat. Lebih hygiene orang kata. Yang kedua, dam ni bertentangan dengan fitrah manusia. Darah ni bukan makan. Dia cairan kotor tadi, tak boleh. Kemudian lama khinzir, tak sesuai dengan fitrah manusia. Sebab kejadian khinzir tu dengan sifat dia, dengan sifat perangai PA dia, fizikal dia tu bukan makan tak layak. Dia tak ada sifat cemburu. Dah. Gapo lagi? Tekak pun tak ada, nak sembelih mana? Situ pun jelas dah. Tak ada tekak. Ada tapi tidak macam tekak kambing lembu lah. Tapi asal tak ada tekak sungguh tak? Tak ada tekak. Jadi bercanggah dengan fitrah, kotor. Kemudian hak paling berat sekali, wa ma uhilla bihi li ghairillah, benda yang disembelih untuk selain daripada Allah Taala, mana syirik. Ni besar sekali. Kemudian kalau kita tengok ni, Allah SWT sebut satu persatu ni, dah dipanggil zikrul asya' ala sabilit taraqi. Allah Ta'ala sebut sesuatu tu daripada tingkatan yang rendah kepada tingkatan tinggi. Maknanya dalam bab benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan ni, bangkai ni dia rendah benar. Rendah. Atas sikit darah, atas sikit khinzir, atas sikit benda yang disembelih bukan atas nama Allah Ta'ala. Sembelih mana? Sembelih kubur tu oli. Nazar, aku nazar hayat ni nak sembelih di kubur tu wali dah di Pulau Besar, nak jamu, nak beri makan kepada budak yang sakit. Dah dengan harapan macam-macam. Jadi itu sembelih bukan untuk Allah Ta'ala, tapi kerana nak harap berkat kesembuhan anak tadi melalui tu wali. Kemudian hak ni tak ada. Tak ada ni hari ni. Sebab banyak perkara ni. Banyak benda susuk ni. Iaitu Allah Ta'ala ulai balik berkenaan dengan orang yang menyembunyikan apa yang Allah SWT tetapkan dalam kitab. Dia susuk. Jadi dia sabit belakang ni. Sebab halal haram ni, makanan ni, dia bukan soal gapo ni, bukan soal cemar cuci. Bukan halal ni semata-mata halal semaya makan haram, semaya tak terima oleh Allah Ta'ala walaupun sah. Dia sebab halal haram ni dia berkait dengan akidah.
akidah tu. Tak boleh main-main. Nazar nak melah hitam dah. Atas kubur ke apa semua. Kita kalau sembelih kerana nak minta nombor ekor, kita marah, syirik. Tapi kalau nak minta kesembuhan melalui Tok Wali tu, kita kata tak syirik. Tu punah tu. Serupa je. Serupa je. Nanti kita akan tengok balik ayat 174 ni. Sebab ada menyebut tentang susu apa yang Allah Ta'ala nyatakan dalam kitab. Dia sama dengan ayat 159. Cuma ada beza tu dari sudut mana. InsyaAllah itu kita akan bicara esok lah. Apa yang baik dari Allah SWT dan apa yang kurang itu daripada kelemahan diri hamba. Aku li qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.